KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Pada kali ini kita dalam rancangan Sembang Aktif. Okey, kalau kita lihat penonton-penonton kita di rumah sana pun sedang aktif. Ada yang sedang baca buku dan ada juga yang sedang bersukan dan ada juga yang sedang menjalankan aktiviti kemahiran dan sebagainya. Jadi pada hari ini kita nak cerita satu topik yang cukup menarik berkaitan dengan pembangunan atlet murid di sekolah. Benda yang paling seronok sekali bila kita pergi sekolah adalah bila mana kita dapat bermain dan bersukan di sekolah. Betul tak murid-murid? Jadi kita nak melihatkan adakah pembangunan atlet murid di sekolah ini benar-benar dilaksanakan. Bagi mengupas topik kita pada hari ini, kita bawakan kepada anda Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan dan Kecemerlangan Sukan, Bahagian Sukan Kokurikulum dan Kesenian, Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu Encik Isnin Mahadi. Apa khabar Encik Isnin? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama dengan kita pada hari ini dalam Sembang Aktif. Yang mana topik yang kita nak bawa pada hari ini iaitu pembangunan atlet murid di sekolah. Saya perkara yang paling seronok sekali bila saya dapat pergi sekolah iaitu bila mana cikgu kata hari ini kita main bola. Semua jadi semangat nak bermain bola pada waktu itu. Inilah dia kemeriahan ketika mana berada di sekolah. Tetapi kalau kita nak lihatlah murid-murid ni di sekolah kita tak nak setakat main sahaja. Tetapi kita nak mereka ni bermain dan juga menyertai pertandingan dan berjaya dalam pertandingan tersebut. Dan kalau kita dapat lihat di antara kejohanan yang ada iaitu kejohanan MSSM yang menjadi satu rebutan kepada murid-murid yang menjadi atlet di sekolah. Kita nak tahu juga, mungkin Tuan Isnin boleh terangkan, menceritakan sedikit tentang latar belakang pembangunan sukan di sekolah. Silakan Cik Isnin. Terima kasih Cik Aim. Kalau kita lihat dari segi perkembangan sukan di sekolah di Malaysia pada hari ini, kalau kita lihat, kalau kita singkap balik sejarah latar belakang tentang Majlis Sukan Sekolah Malaysia ni, sebenarnya daripada tahun 1958 lagi telah ditubuhkan dan apabila masa tu dikenali sebagai Majlis Sukan Sekolah-sekolah pada masa itu ialah Majlis Sukan Sekolah-sekolah Persekutuan Tanah Melayu. Dan apabila penubuhan Malaysia pada tahun 1993, dia telah bertukar nama kepada Majlis Sukan Sekolah Malaysia. Dan dia telah diwartakan di bawah Akta Pelajaran 1961. Dan kalau kita lihat tumpuan dia adalah untuk kecemerlangan sukan di sekolah. Yang ini yang menariknya kalau kita lihat bahawa peranan ataupun keperluan untuk mengaktifkan ataupun menggiatkan murid-murid kita ini aktif dalam bidang sukan itu telah bermula sejak dulu lagi, sejak 1958. Dan kalau kita lihat perkembangan itu dari semasa ke semasa, dia berubah ikut zaman lah. Dan ada perkara-perkara dulu yang kita boleh buat penambahbaikan sehingga hari ini dah. Dan banyak program-program yang kita telah rancang dan kita laksanakan dari segi jangka masa pendek dan jangka masa panjang lah. Tetapi kalau kita lihat MSSM datang untuk menjadikan sukan ini lebih gah dan lebih serius supaya dapat melatih anak-anak ini daripada sudut sukannya dan secara tak langsung membina kepribadian murid-murid ini lebih terjurus kepada seorang yang berjaya. Betul. Kita nak lihat MSSM merupakan watak utama dalam pembangunan murid di sekolah. Apakah fungsi dan peranan utama MSSM? Kalau kita lihat peranan MSSM itu ialah satu, kalau kita dari segi fungsi yang dia betul lah, iaitu sebagai menasihati menteri lah dari hal-hal tentang peraturan dari segi penganjuran MSSM dan sebagainya. Yang kedua, dia sebagai menyelaraskan aktiviti sukan. So apa-apa saja aktiviti sukan, terutamanya di peringkat daerah, di peringkat negeri, di peringkat Majlis Sukan Sekolah Malaysia, di peringkat kebangsaan ataupun di peringkat antarabangsa, maknanya siapa yang punya peranan itu, iaitu peranan Majlis Sukan Sekolah Malaysia yang didokong oleh BSKK lah, yang unit saya lah tu, sektor saya. So sektor saya ni kira agak berat juga. Berat. Yang seterusnya, kita nak memajukan dan menggalakkan sukan. So kita ada sukan-sukan di bawah penggalakan.
Contohnya nanti saya akan sebut nanti satu murid satu sukan, itu dasar satu murid sukan tu yang kita laksanakan di sekolah. Dan akhirnya kita untuk meningkatkan kecemerlangan sukan itu sendiri. Dan apabila murid ni dia menceburi sesuatu bidang sukan itu, kita tanamkan minat kepada mereka, mereka mula seronok dan dia ingin mencuba lagi, betul. Dan kat sini kita masukkan bahawa kita boleh kenal pasti dalam program-program mengenal pasti bakat, terutamanya apabila nak masuk ke sekolah-sekolah yang terpilih, sekolah sukan negeri, pusat latihan daerah ataupun di sekolah sukan Malaysia. So mereka akan ada program mengenal pasti bakat untuk kemasukan ke sekolah-sekolah khusus ini. Dan apabila potensi atau bakat mereka ni dapat kita kenal pasti, kan, dan kita akan gilap lah, kita akan bentuk mereka, kita akan bagi latihan, pendedahan dan sebagainya supaya mereka dapat digilap ke arah yang lebih cemerlang. Dan ini adalah peranan BSKK atau peranan Majlis Sukan Malaysia, sebab di akar umbi, di peringkat pembangunan adalah peranan kita yang sangat besar lah. Kalau kita lihat lebih kurang 10,000 sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia ni, jadi itu tanggungjawab yang agak besar lah kepada bahagian sukan co-curriculum dan kesenian untuk memastikan bahawa semua sekolah ini melaksanakan aktiviti sukan ataupun aktiviti co-curriculum dengan aktif lah. Tercetusnya sejak 1996. Ya. Saya waktu tu baru tadika. Baru tadika. Dan bayangkan seperti mana yang Cik ni sebutkan sebentar tadi, macam Azizul sendiri pun orang kata membesar dalam tangan kita sendiri, sehingga kan menjadi seorang bintang Malaysia ni sendiri. Baik, kita nak berehat seketika. Para penonton nak tahu cerita yang lebih menarik lagi selepas ini, kembali selepas ini dalam Sembang Aktif Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sembang Aktif. Pada hari ini kita nak bicarakan satu topik yang cukup menarik, pembangunan atlet murid di sekolah. Biasa kalau dekat sekolah ni kadang-kadang kita main, kita sukan dan sebagainya, tetapi MSSM datang untuk menjadikan mereka ini seorang bintang. Dan kita nak tahu dengan lebih lanjut, apa sebenarnya peranan MSSM ini? Okey, kalau tadi saya sebut tentang fungsi MSSM, tetapi peranan yang dimainkan oleh Majlis Sukan Sekolah Malaysia. Dan kalau dilihat MSSM ini diteraju oleh BSKK lah. Dan saya antara orang yang terpaksa memikul tanggungjawab yang agak besar lah untuk memastikan bahawa pembangunan sukan di sekolah ini dapat berjalan dengan baik dan lancar lah. So antara peranan-peranan yang didukung oleh MSSM ini ialah satu sebagai penganjur. So kita menganjur tetapi dikelolakan oleh negeri-negeri tuan rumah lah. Sebagai contoh, sebagai MSSM pada tahun 2022 ni, kalau kita lihat Kuala Lumpur merupakan pengelola kepada kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah Malaysia yang bertempatkan di stadium utama lah, di Stadium Bukit Jalil. Ataupun contohnya di Johor adalah kejohanan rugby MSSM. So kita penganjur dan pengelolanya adalah tuan rumah yang kita berikan amanah lah, tanggungjawab untuk memastikan kejohanan MSSM itu dapat dilaksanakan. Yang kedua, kita juga ada tim yang dari segi membuat kajian. So maknanya kita akan memastikan bahawa pegawai kita turun mendapat data-data terkini. Contohnya kita buat profiling bagi atlet-atlet yang bertanding di Majlis Sukan Sekolah Malaysia. So profiling itu penting. Data-data tu kita boleh gunakan untuk memastikan supaya kita boleh buat satu penilaian dan sebagainya lah. Contoh kita nak buat standard ataupun kita nak lihat dari segi apa sajalah yang kita boleh manipulate data-data tersebut. So kajian tu perlu dilaksanakan. Yang ketiganya sebagai khidmat nasihat lah kepada mana-mana individu ataupun badan-badan sukan yang lain lah yang ingin bekerjasama dengan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia. Dan seterusnya kita juga dari segi kemudahan ni, contohnya kemudahan sukan di sekolah ni kita perlu tambah baik, kita buat penyelenggaraan dan sebagainya. Dan sekolah-sekolah yang kita kena pasti sebagai sekolah pusat-pusat latihan kita untuk program pembangunan ni, kita akan pastikan bahawa sekolah-sekolah ni dilengkapi dengan kemudahan
sukan yang sekolah itu adalah. Fasiliti yang cukup. Facilities yang cukup lah. So, kalau tak, macam mana kita nak laksanakan program? Betul. So kita sentiasa buat penambahbaikan ataupun menaik taraf lah. Yang seterusnya kursus. Bagi jurulatih pun kita jangan lupa, tanpa jurulatih kan tak adalah atlet. Betul. So jurulatih perlu kita kena upgrade latih. Kita kena tingkatkan dari segi pengetahuan dia kan, dari segi teori, dari segi praktikal dia kan, dan kita perlu ada jurulatih-jurulatih yang world class. Kalau nak lahirkan atlet world class, kalau tanya saya lah, jurulatih tu kena world class dulu. Bermula daripada barulah jurulatih. dia boleh bawa atlet dia sampai ke tahap dia tahu jalan. Kalau dia tak tahu jalan, macam mana dia nak bawa atlet tu ke pesada dunia kan. Dan latihan pusat. Latihan pusat ni maksudnya kalau ada persiapan untuk pasukan negara yang di bawah umur ni untuk Majlis Sukan Sekolah Malaysia ni, maknanya kita perlu persiapkan mereka untuk pertandingan di peringkat antarabangsa. So atlet-atlet akan dikumpulkan dan sebagainya, dan latihan yang sistematik perlu dilaksanakanlah untuk persiapan. Dan apa-apa saja lagi yang perlu terlibat dalam kita punya peranan atau fungsi itu, apa-apa saja diberi dan sebagainya yang berkaitan dengan sukan di sekolah, itu maknanya peranan yang perlu kita pikul bersamalah. Itu sedikit tentang peranan lah. Maknanya tanpa jurulatih takkan adalah atlet yang berjaya. Betul. Di luar sana. Macam Encik Isnin sendiri pun 20 tahun sebagai jurulatih kebangsaan. Jadi ini kita lihat orang kata kesungguhan jurulatih itu sendiri dalam membimbing murid-murid ini daripada nothing to orang kata somebody yang cukup bernilai kepada negara. Baik, di sekolah Cik Isnin ada segelintir besar daripada mereka ni bila sebut tentang sukan, mereka ni cukup seronok melonjak-lonjak. Tapi ada juga di kalangan mereka ni yang suka duduk je kat dalam kelas kan. Jadi kita tak nak murid-murid yang seperti ini, dan kita nak mereka aktif juga. Sebab itu KPM ada menggalakkan pada murid-murid ni tentang satu dasar, iaitu berkaitan dengan 1M 1S, iaitu satu murid satu sukan. Jadi kita nak tanya kepada Tuan, mungkin boleh terangkan sikit apakah itu 1M dan 1S itu sendiri. Okey, terima kasih. Seperti yang kita perkatakan tadilah, bahawa dasar satu murid satu sukan ni dia amat penting lah. Tujuan dia tak lain tak bukan, kalau kita tengok falsafah pendidikan kebangsaan tu, untuk melahirkan murid ataupun insan yang seimbang. Kita tak nak dia kata orang dari segi kognitif saja. Kalau kita lihat dari segi sekarang ni, sekolahku sejahtera kan ada 14 elemen. So maknanya kita nak melahirkan bukan atlet yang cemerlang dalam akademik saja, tetapi dia seimbang dari segi intelek, seimbang dari segi emosi dia, seimbang dari segi rohani dia dan jasmani. Yang ini kita perlukan jadi satu insan yang kata orang rakyat Malaysia yang perlu pada masa akan datang lah kan. Dunia dah berbeza kan. Kita tidak mahu melahirkan atlet yang cemerlang dalam satu bidang dia perlu seimbang. Okey, dan dasar satu murid satu sukan ni dia lebih menumpukan kepada pelaksanaan di sekolah. Sebenarnya dengan dasar ini dia menyokong dasar sukan negara itulah, iaitu satu murid itu perlu aktif ataupun pilih satu sukan, sekurang-kurangnya satu sukan untuk keterlibatan dia di sekolah lah. Dan kalau kita lihat penglibatan mereka ni adalah sepanjang tahun. Mereka mesti aktif sepanjang tahun, dan penyertaan, pencapaian dia, pelibatan saya sebenarnya diberi markah. Kalau zaman kita tu pergi main petang-petang kat sekolah tu, mewakili sekolah tak ada markah. Tetapi untuk kemasukan ke IPTA sekarang ni 10% itu dikira dari segi penglibatan dia ataupun pencapaian dia. Maknanya PAJSK, pernah dengar kan PAJSK tu, maknanya 10% itu diambil kira untuk syarat kemasukan ke IPTA. Kat sini kita lihat pentingnya mereka melibatkan diri dalam sukan, permainan, kelab persatuan ataupun badan uniform. Sebab dia adalah 10% adalah syarat untuk kemasukan. Membantu. Jangan you dapat straight A tapi 10% hilang, nanti katanya kenapa 8A tak boleh masuk universiti? Sebab kita dunia sekarang dia tak nak atlet yang cemerlang saja dalam akademik. Betul. Universiti ataupun kalau kita keluar tengok badan-badan korporat, company dan sebagainya, dia nak atlet, dia nak murid ataupun pekerja yang bukan setakat bijak, menyeluruh. Dia boleh merentas ke mana-mana, dia boleh buat apa macam kerja kan. Itu zaman sekarang. So kita kena ikut peredaran zaman lah.
keperluan kita untuk mereka dari segi masa depan mereka lah, kemanjiran mereka. Baik. Dan kalau kita lihat dasar sukan negara ni, dia lebih kepada membudayakan sukan. So satu murid satu sukan ni maknanya kita nak murid-murid kita terlibat sekurang-kurangnya satu jenis sukan di sekolah, dan sukan untuk semua, dan sekiranya mereka dikenal pasti ada potensi, dan kita akan gilap bakat mereka ke satu tahap yang lebih cemerlang, dan dah ada sekolah-sekolah yang khusus untuk mereka ditempatkan, contohnya di pusat latihan daerah, dan di setiap negeri ada sekolah sukan negeri kan. Maknanya ada 16 sekolah sukan negeri, setiap negeri ada satu sekolah sukan negeri di bawah kendalian Jabatan Pendidikan Negeri. Dan di Malaysia pula kita ada 5 sekolah sukan Malaysia. So sekarang ni kalau kita lihat, pada zaman saya dulu tak ada. Kita sekolah harian biasa. Betul. Kita nak main apa pun kita pergi main je, dan cikgu akan tengok, you boleh main semua, bagus main hoki, main bola kan. Dan tak dapat pula markah. Ya. Nak masuk universiti dia tak kira pula. Dia mengambil kira akademik. Dia mesti pangkat 1. Pada zaman dahulu, kalau zaman saya agak sukarlah. Tetapi zaman sekarang banyak peluang dan ruang untuk mereka dari segi pergi ke hala tuju dan sebagainya dalam bidang akademik di PTA untuk masuk universiti ataupun dalam bidang kerjaya. Baik, kalau kita lihat dasar yang disebutkan sebentar tadi, satu murid satu sukan memberikan satu impak yang besar kepada sesebuah sekolah dan murid itu sendiri. Dan kita nak tanya, mungkin ada satu strategi ataupun pendekatan yang diambil oleh pihak KPM nak make sure ataupun nak pastikan bahawa misi ini tercapai. Okey, dari segi strategi pelaksanaan tu, yang pertamanya murid akan mengambil bahagian dalam latihan atau permainan di sekolah. Kalau kita lihat di sekolah, anak-anak kita, anak-anak kawan kita, jiran kita, terutama di sekolah rendah, mereka pergi sekolah, maknanya ingat tak ada sukan tara, ada pertandingan antara rumah, pertandingan antara tingkatan. Itu antara yang kita tunggu-tunggulah. Padahal tak dapat apa pun, balik dapat Tupperware, dapat apa, tetapi keseronokan bila kita menang wakil rumah je pun, wakil rumah kuning je pun. Tetapi itu adalah kalau kita lihat jalan untuk dia bergerak dari satu step ke satu step lah. Daripada dia wakil rumah dia, wakil dom dia, betul kan? Wakil sukan tara. Kalau tanya saya, dulu saya dikenal-pasti oleh kos saya dekat sukan tara je. Oh ya. Maknanya pada masa tu sukan tara, you baguslah main sini, kan? Jom kita training olahraga. Masa tu kita tak tahu pun apa. Okeylah, pergi je lah. Tetapi sebab itu sekolah perlu laksanakan sukan tara, kan? Sukan sekolah itu antara main dia lah. Kalau kita tengok dalam satu murid satu sukan, pelaksanaan tu perlu dilaksanakan oleh setiap sekolah. Itu pencetus pencetus. Kat sinilah kita akan lihat, kan, bahawa bakat-bakat yang kita tak nampak ni tu, kita boleh tengok dia ni bagus juga, kan, ada saiz dan sebagainya. Okey, seterusnya kalau kita lihat dari segi dilaksanakan sepanjang tahun. So maknanya aktiviti sukan tu di sekolah ni mesti dilaksanakan sepanjang tahun. Okey. Dan untuk murid tahun 4 dan 6 di sekolah rendah, mereka diwajibkan untuk terlibat dalam memilih satu murid satu sukan ni. 4, 5 dan 6. 4, 5, 6. Kat sini PAJSK dinilai dah 4, 5, 6. Bagi murid tahun 1, 2, 3 tu, kan, ataupun tahun 3 tu, 1, 2 tu dia kecil sangat lah, kan. Tahun 3 tu maknanya mereka boleh digalakkan lah. Tetapi dari segi penilaian tu tak dikira lah. So menengah, bagi sekolah menengah pula, murid tingkatan 1 hingga tingkatan 6. So maknanya program itu perlu dilaksanakan. Dan bagi prasekolah pula, hingga tahun tu masa sebut tadi lah, dari prasekolah hingga tahun 3 tu digalakkan. Dan murid berkeperluan khas pun jangan kita lupakan. Murid berkeperluan khas pula, dia keupayaan murid, dia ikut keupayaan murid. Kalau tahap dia macam ni, dan ikut kemudahan yang ada. Mereka pun ada suka juga? Pun juga, tetapi mengikut keupayaan dan kemudahan yang ada di sekolah lah. Okey, baik. Kita nak sambung lagi selepas ini. Bagaimana mungkin Encik Isnin menjalinkan hubungan dengan agensi-agensi luar dalam usaha nak menjayakan program yang pada saya cukup besar di sesebuah sekolah. Baik, para penonton jangan ke mana-mana. Kita nak kembali selepas ini Sembang Aktif. Baiklah, kembali dalam Sembang Aktif bersama dengan saya Aiman Sufian Azman. Pada hari ini kita nak cerita tentang apa? Kita nak cerita tentang pembangunan atlet murid di sekolah. Siapa tahu
bermula dengan mungkin lari-lari sukan tara di sekolah, boleh jadi atlet kebangsaan, dan juga sekarang ni orang kata sebelum ni 20 tahun menjadi jurulatih orang kata lumba lari pecut. Betul tak Cik Senin? Acara lari berpagar. Acara lari berpagar. Wow, ini dia, dan membawa banyak pingat-pingat yang membanggakan negara kita pada hari ini. Dan dalam nak menjadikan ataupun nak melakukan dasar satu murid satu sukan ini bukan satu perkara yang mudah, dan pastinya memerlukan jalinan ataupun kerjasama dengan mana-mana agensi luar dalam usaha meningkatkan pencapaian sukan untuk murid di sekolah. Silakan. Bagi menjayakan program-program sukan ni, terutamanya di sekolah, kita tak boleh melaksanakan bersendirian. Betul. Kita tak boleh silo lah. Kan? Kalau pendekatan yang saya ambil semenjak saya daripada guru dulu kan, dan apabila saya menjawab jawatan di BSKK, so saya perlu meneruskan lah, kata orang, kerjasama, dan ini merupakan ramuan ataupun kunci kejayaan pasukan-pasukan yang kita lihat pada hari inilah. Malaysia berjaya bola sepak dan sebagainya kan, dan yang kerjasama ini perlu dijalinkan sejak awal lagi. So, di peringkat sekolah kan, terutamanya di kalau kita, saya bagi contoh lah, di daerah kan, mungkin ada kerjasama dengan jabatan belia kan, Kementerian Belia dan sebagainya kan, Kementerian Belia dan Sukan kan, di peringkat kementerian lah. Okey, kat sini saya ceritakan sedikit lah antara perkongsian pintar kan, smart partnership ni antara Kementerian Pendidikan Malaysia dengan agensi-agensi lain luar lah, terutamanya badan-badan korporat ataupun agensi-agensi kerajaan lah. So antara agensi-agensi yang kita jalinkan kerjasama tu tak lain tak bukan lah. Yang pertama tu Majlis Sukan Negara, program-program bersama dan sebagainya. Kalau kita lihat dulu ada macam-macam program lah kan. Sekarang ini kita ada program pelapis kebangsaan, program podium. Di sekolah pula kita ada program bakat khas dan sebagainya. Tetapi kalau dulu kita pernah dengar tunas cemerlang, sukan teras, itulah ada idea yang kita nak itu kata-kata ikut perubahan zaman kan. Satu habis fasa dan next fasa lain, dan sekarang ni program bukan berubah. So nama-nama program tu jangan risaulah, dia akan berubah ikut musim dan sebagainya kan. Itu tak ada isu, tetapi kita tak nak dari segi pembangunan itu terbantuklah, perlu diteruskan. So Majlis Sukan Negara, Institut Sukan Negara, Majlis Olimpik Malaysia kan. So persatuan-persatuan kebangsaan itu adalah agensi-agensi yang perlu kita libatkan bersamalah, sebab bermulanya mereka terlibat dalam aktiviti sukan ni adalah di sekolah. Betul. Tak ada siapa atlet negara yang tak bersekolah. Semua bermula daripada bangku sekolah. Daripada bangku sekolah, daripada prasekolah, masuk darjah 1 kan. Dan dia kebanyakan semua pernah melalui kejohanan-kejohanan di peringkat daerah, negeri, peringkat kebangsaan dan antarabangsa. So kalau tanya siapa pun atlet-atlet atau bekas-bekas atlet negara ni, mesti dia pernah jadi MSSM champion dan sebagainya kan. Itu antara pengalaman lah yang perlu kita highlight. Maksudnya mesti mula daripada rumah kuning tadi tu. Dia bermula daripada mewakili kelas je sebenarnya. Betul. Kan. Dia bangga wakil kelas, ataupun yang duduk di asrama wakil dom. Betul. Kan. Dan kalau kita lihat dari persatuan-persatuan sukan kebangsaan juga perlu ada kerjasama yang baiklah. Dan kalau tanya saya, semua pihak perlu duduk bersama, berbincang untuk memastikan, sebab dia selepas sekolah siapa nak sambut. Contohnya lah Kementerian Pendidikan Malaysia, stakeholder dekat sekolah sehingga tingkatan 5. Dan selepas itu perlulah dia ambil alih oleh stakeholder yang lain lah. Mungkin dia masuk universiti, universiti pula menyambung lagi. Dan kalau kita lihat memang ada pun dekat universiti, dan universiti pula dia ada pengkhususan sukan-sukan kan. Contohnya olahraga di Universiti Putra Malaysia. Ya. So mereka tahulah mana nak halakan atlet-atlet ni ke mana. Dan aktif pun ada hala tuju dia. Lepas sekolah saya nak ke mana? Ataupun saya lepas sekolah saya bergiat aktif dalam saya tak nak belajar lagi lah dulu. Saya nak hold dulu. Saya nak tumpukan fokus kepada sukan. Tak ada masalah. Dia jadi atlet sebelum masa. Betul. Yang itu peranan siapa yang bantu? Majlis Sukan Negara. Kebanyakan pasukan atlet dan pasukan podium lah. Jadi kalau kita tengok tadi Encik sini ada sebutkan
antara orang yang terlibat pada awalnya dalam penubuhan sekolah sukan Malaysia. Saya sebut tadi saya masih di bangku tadika lagi dan dibina sekolah sukan Malaysia ini. Jadi kalau kita melihat ini salah satu inisiatif pihak kerajaan dalam membentuk ataupun membangunkan pusat kecemerlangan sukan dalam kita nak membina atlet-atlet yang berkualiti di Malaysia ini. Mungkin Tuan Isni boleh terangkan tentang penubuhan SSM ini. Okey. Bila Encik Aiman kata masa penubuhan 1996 tu kan masih berada di tadika. Saya rasa saya dah tua sangat dah. Ya Allah. Okey, kalau kita lihat dari segi perkembangan sekolah sukan Malaysia, macam mana tercetusnya idea untuk menubuhkan sekolah sukan Malaysia ni untuk menempatkan atlet-atlet yang berpotensi berbakat dan digilap ke satu tahap yang lebih cemerlang lah. Kalau kita lihat, maknanya ni adalah impian pengamal-pengamal sukan pada masa tu, pada tahun 1980-an lagi dah ada cerita dah. Cerita maknanya kita perlu ada satu sekolah yang khusus, sebab dekat China dah ada, dekat Europe dah ada, dekat Russia dah ada. Tetapi bagi pengamal sukan pada tahun 80-an ni, dia dah mula bercerita bahawa kita perlu ada satu sekolah yang yang khusus untuk menempatkan atlet-atlet yang berpotensi ini digilap untuk menjadi atlet yang bertaraf dunia. Dan idea tu akhirnya pada 20 Januari 1988 Jemaah Menteri telah meletakkan satu dasar sukan negara, iaitu sukan prestasi tinggi dan sukan massa. Masa itu dia kata sukan prestasi tinggi, sukan massa, dan sukan untuk semualah. Tetapi sukan prestasi tinggi ni penumpuan dia kepada sukan-sukan untuk kecemerlangan. Dan salah satu peranan yang diletakkan secara langsung tu maknanya Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan kat sini kalau kita lihat dalam rancangan Malaysia yang ke-6, iaitu pada tahun 1990 hingga 1995, maknanya ada sekolah-sekolah sukan akan diwujudkan. Kalau kita lihat SSBJ, Sekolah Sukan Bukit Jalil, pada masa itu SSBP, Sekolah Sukan Bandar Penawa, sekarang dah tukar nama SSTMI, Sekolah Sukan Tunku Mahkota Ismail, dia dah tukar nama. Tapi pada asal dulu SSBP. Yang ini sekolah-sekolah ni, 5 sekolah sukan Malaysia ni adalah di bawah seliaan BSKK lah, Bahagian Sukan Kurikulum dan Kesenian. So sekolah sukan pertama tahun 1996 itu adalah SSBJ. Okey. Lepas tu sekolah yang kedua SSTMI yang berada di Bandar Penawa. Lepas tu yang ketiga pada tahun 2012, iaitu Sekolah Sukan Malaysia Pahang di Gambang. Dan yang keempat ialah pada tahun 2013 Sekolah Sukan Malaysia Sabah. Dan terakhir sekali yang adik paling muda lah, yang paling bongsu ni lah, iaitu pada tahun 2015, iaitu Sekolah Sukan Malaysia Terengganu. Dan setakat hari ni ada 5 sekolah, dan dalam pembinaan ialah sekolah sukan yang ke-6 lah. Di mana? Iaitu di Perlis. Sekolah Sukan Malaysia Perlis. So, kita nantikanlah adik bongsu ni kan, bila dia nak siap lah kan. Baik, kita nak tahu juga, kita dah buat sekolah sukan ni, orang kata dah sampai nak masuk yang ke-6. Jadi ada tak boleh kongsikan keberhasilan daripada sekolah sukan ini dalam pembentukan murid-murid menjadi seorang atlet yang cukup hebat di pesada dunia? Oh, yang ini kalau nak cerita tak habis ni. Tak habis. Dia jadi seronok ni kan. Kalau kita lihat kalau saya pada masa kita buka sekolah sekolah sukan Bukit Jalil tu kan, bermula dengan 80 orang murid je. Itu pun nak cari bukan senang. Pada tahun 1996 tu agak sukar untuk mencari atlet yang kata orang cemerlang dalam bidang sukan dan dia boleh belajar. Maknanya tak adalah kata-kata strict dalam akademik, tetapi kita nak seimbang. Sebab untuk menjadi seorang atlet yang cemerlang di peringkat antarabangsa ni, dia perlu ada IQ yang bagus jugalah. Sebab dia seiring dia kena seiring kan. Sebab sebab kemahiran sukan tu, kalau dari segi kemahiran sukan yang high performance kan, kemahiran sukan spesifik punya dia agak bukan senang. Kemahiran asas tak apalah, mudah, tapi kemahiran yang kita kalau kata yang high performance punya skill tu, dia teknikal, dia perlu pemahaman yang cepat. Kalau lambat dia faham, lambat dia menguasai kemahiran tu, lambatlah maknanya ni kan. So kat sini kita perlu atlet yang itu saya kata kita nak melahirkan murid ataupun insan yang seimbang. Okey, kalau kita lihat kat sini kemenjadian ini tadi kalau kita lihat di Sekolah Sukan Malaysia ni dengan kerjasama Majlis Sukan Negara, Persatuan Sukan Kebangsaan dan sebagainya kan, dengan sokongan semua pihak kan. Peranan ibu bapa pun jangan lupakan juga kan? Kalau tak ada ibu bapa, tak sokong dan sebagainya pun tak jadi juga. Peranan jurulatih di sekolah pun jangan lupakan, guru-guru kat sekolah tu di belakang tabir kan. Kerja lebih masa. Kerja lebih masa, tak ada apa-apa pun yang dia dapat. Tetapi untuk dia dapat bila anak murid dia berjaya,
satu keseronokan lah. So saya kat sini saya nak selit lah. Saya nak ucapkan banyak terima kasih lah kepada semua pihak, terutamanya guru-guru yang di sekolah rendah, sekolah menengah kan, yang mendukung program-program pembangunan Kementerian Pendidikan Malaysia ni yang tak reti kata hujan, panas dan sebagainya sentiasa. Kadang-kadang kalau tanya sebagai jurulatih ni pengorbanan sangat tinggi. Anak sakit kat rumah pun kalau boleh anak tu pergi sendiri klinik lah. Tetapi kalau atlet kita sakit, dia punya jaga dan sebagainya. Itu nampak menunjukkan bahawa mereka nakkan atlet mereka terutama di sekolah tu kan maju ke tahap yang lebih tinggi. Mungkin mereka nak mewakili negara. Dan kalau kita lihat 59 atlet murid yang dihasilkan oleh Sekolah Sukan Malaysia ni dah bergelar Olimpian. So sejak penubuhan dia daripada Tokyo, daripada Sukan Olimpik Sydney tu tahun 2000 hingga Sukan Olimpik Tokyo 2021 tu, kita dah melahirkan lebih kurang 59 Olimpian lah yang layak. Dan kalau kita nama-nama besar seperti Datuk Panlalila Rinong, itu sebab dia dah bekas-bekas murid Sekolah Sukan Malaysia. Baik, kita nak sambung cerita ni selepas ini. Siapa 59 orang yang telah berjaya tadi? Boleh jadi murid-murid kita kat sekolah ni salah seorang yang melengkapkan 60 Olimpian suatu hari nanti. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini, Sembang Aktif. Baiklah, kembali dalam Sembang Aktif bersama dengan saya Aiman Sufian Azman, bersama kita panel hari ini iaitu Encik Isnin, yang mana orang yang cukup berperanan dalam menjaga sekolah sukan di Malaysia ni. Dan kalau kita tengok keberhasilan sekolah-sekolah Malaysia ni memang cukup memberi satu impak yang besar, sehingga kan kita ada 59 Olimpian. Boleh cerita sikit tak siapa di antara yang menjadi Olimpian daripada sekolah-sekolah sukan ni, Encik Isnin? Kalau nak cerita 59 tu agak sukar lah. Tapi saya boleh sebutlah beberapa insan ataupun bekas-bekas murid Sekolah Sukan Malaysia, terutama Sekolah Sukan Bukit Jalil ni. Ini adalah program-program yang kita laksanakan, program kolaborasi yang agak, sebab saya cakap smart partnership ni adalah kunci kejayaan bagi pasukan kebangsaan ni lah. Sebab dia bermula di sekolah dengan program-program pembangunan dan sebagainya, bermula dengan MSSM, betul saya kata kan, bermula di pusat latihan daerah, dia bermula dengan Sekolah Sukan Negeri kan, dia bermula dekat Sekolah Sukan Malaysia kan, dia bermula dengan dia melalui proses, maknanya bertanding di ASEAN School Game kan, sekolah-sekolah ASEAN kan. Dan kalau kita lihat ni keterlibatan semua murid ni di bangku sekolah tu, kita perlu sokong lah, dia perlu aktif di sekolah. Tetapi bakatnya itu akan dikesan lah. So ada maknanya ada agensi ataupun stakeholder lain seperti contoh Institut Sukan Negara, Majlis Sukan Negara, Majlis Olimpik Malaysia, Persatuan Sukan Bangsaan kan. Dan lepas tu dia ada terlibat dengan SUKMA. So kalau kita lihat dari segi struktur tu, sistem yang ada kat negara kita ni pun dah cantik. Cuma kita perlu selaraskan lah. Dan peranan jurulatih tu amat penting lah. So jurulatih ni nak bawa murid dia ataupun atlet dia ke mana? Betul. So kena ada hala tuju yang betul, kena ada sistem latihan yang sistematik, kena ada knowledge yang tinggi kan, kena menguasai sepenuhnya dari segi teori, dari segi praktikal dan sebagainya. Perlu bekerjasama dengan semua pihak kan. Kita tak boleh berdiri dengan sendiri. Kalau tak, pengalaman saya lah selama 20 tahun sebagai jurulatih kebangsaan, kita ramai kawan. Saya ramai kawan kan, jurulatih daripada US, daripada Australia, daripada Hungary. Kita masih berhubung. Dan ini yang kita kata kadang-kadang kita kalau ada masalah, kita minta pandangan. Sekarang ni di dunia zaman dah moden, digital kan. Kita boleh video call je kan, tanya kawan kita kan. Contohnya saya dengan US tu kan, dengan Dominic Arnold tu kan. Saya hantar je video kepada rakan saya. You tolong analyse saya punya atlet ni. Kan? Dia Dia akan bagi pandangan. Dan kita sebagai jurulatih, kita boleh fikir juga melalui pembacaan, melalui berkawan, melalui kita kena ada link. Itu kita katakan maknanya dari segi pengetahuan yang kita perlu dikatakan pengetahuan yang berterusan lah. Kita tak boleh pakai yang teknikal dari segi taktikal yang lama. Sekarang zaman dah berubah. Betul. So kita kena ikut peredaran zaman dan sebagainya. Kita kena tengok negara-negara maju macam mana, dan kita pun ada kita punya strategi ataupun kita punya rahsia kita sendiri. Betul. So itu terpulang kepada masing-masing. Kalau kita nak sebut antara kemenjadiannya kan, yang besar-besar lah, contohnya di Olimpik London 2012,
Datuk Pandalela Rinong dia memenangi acara terjun 10 meter pingat gangsa. Itu adalah pingat mahir pertama lah. Okey, yang keduanya di Olimpik Brazil 2016 kita ada 1 perak 3 gangsa pada masa itu kan. Dan kalau kita lihat kat situ ramai atlet-atlet yang terlibat lah. Kalau kita lihat yang baru-baru ni yang saya sebut tadi, badminton. Kan? Kita pun tak sangka kan bila kita jaga murid tu pada di sekolah menengah kan. Saya masih terbayangkan lah Aaron Chia dalam kelas tu dia okey steady kan. Cuma kadang-kadang Aaron tu dia suka buat lawak kan. dia happy go lucky dan kita tak sangka minggu ini kita tengok dia jadi juara dunia selepas berapa tahun? 45 tahun. Sejarah lah. Tetapi kita sebagai jurulatih, sebagai orang cikgu yang pernah tengok dia membesar di sekolah sukan Malaysia, kita seronok lah. Seronok bila final di depan TV, kita kadang-kadang nak menitis air mata. Tetapi kita terbayangkan mereka apabila mereka berada kat sekolah dulu kan. Rocketman sama juga. Kan. Masa kat sekolah kita tahu, tetapi itulah bila kita lihat mereka berjaya. Bukan kata berjaya dalam bidang sukan saja, berjaya dalam bidang akademik kehidupan, juga. Berjaya dalam bidang karier dia kan. Itu satu. Ramai yang dah jadi doktor. Ada kan, yang atlet-atlet yang dilahirkan tu, ada yang nama-nama besar kan, ada yang dah jadi ahli perniagaan yang berjaya, dah jadi jutawan. Ada kan. So kalau nak sebut tu memang 3 hari 3 malam tak habis lah kalau tanya saya lah kan. Tetapi itulah yang kita dapat lihat bahawa program-program yang kita laksanakan itu berhasil dan biasalah kalau kita tanya ada drop out tu, itu biasa. Tetapi setakat ini kita tak ada nampaklah keciciran yang agak besar lah. Dan saya pasti latihan-latihan yang dilakukan bukan biasa-biasa punya latihan dan perlukan kesungguhan daripada jurulatih dan pegawai-pegawai yang terlibat dalam menghasilkan atlet yang bergelar bintang dunia itu sendiri. Baik, kita nak dengar jugalah daripada Encik Isnis ni, apakah harapan tuan kepada murid di sekolah agar terus bersukan di sekolah. Ya, kita nak bersukan bukan sebab kita nak mensia-siakan masa yang ada, tetapi mungkin disebabkan dengan bersukan ini dapat membina jati diri murid-murid ini dan lebih cemerlang lagi di dalam pembelajaran mereka. Betul. Okey. Harapan pun boleh, pesanan pun boleh. bagi pentadbir ataupun guru-guru di sekolah lah kan. So sekarang kalau kita nak lihat bahawa murid kita ni aktif, cergas kan. Kalau itu dikatakan badan cergas kan, otak pun jadi sihat kan, dan sebagainya. Badan sihat, otak cergas kan. So kalau kita maknanya dia connected kan. So kita nak cemerlang dalam bidang akademik pun kita perlu kita perlu cegah aktif dan sebagainya, penumpuan kita. So kalau kita lihat sini kita perlu galakkan mereka kan. Perlu ada peluang untuk semua murid melibatkan diri dalam bidang sukan. Kat sini kita lihat nak tekankan bahawa pelaksanaan dasar satu murid satu sukan tu perlu dilaksanakan secara serius oleh semua sekolah kan. Pastikan ada sukan tara, ada sukan antara kelas, antara rumah kan. Itu satu keseronokan. Sekarang nak tanya, murid datang sekolah seronok ke tak seronok? Kita tanya soalan kan. Saya tanya, you seronok tak pergi sekolah? Seronok. Sebab apa ada kat sekolah? Sebab mereka boleh mencuba pelbagai bidang kan. Bukan saja sukan, terlibat dengan aktiviti koko, terlibat dalam bicara berirama dan kesenian dan sebagainya kan. So kita nak murid kita aktif dalam pelbagai bidang. Tetapi kalau kat sini, kalau dasar satu murid satu sukan tu, dia lebih menumpukan murid itu sekurang-kurangnya mesti terlibat dalam satu jenis sukan. Tu wajib lah. Okey, tapi sekolah kena sediakan kemudahan. Saya sediakan ruang untuk mereka. Kalau tak ada pertandingan, dia macam mana nak mereka terlibat? Perlu ada latihan, perlu ada perancangan dan sebagainya. So kat sini saya mohonlah kerjasama daripada semua pihak, terutamanya sekolah, dan ibu bapa juga perlu menyokong supaya anak-anak mereka ni, kalau kita lihat kajian yang dia boleh buat antara kerjasama KKM dengan KPM, masalah obesiti di kalangan murid umur 5 hingga 9 tahun. Sebab itu sekarang ni ada program, iaitu program BMI di sekolah antara murid 5 tahun hingga 9 tahun. Sebab masalah obesiti. Sebab kurangnya pergerakan fizikal. So dengan adanya peluang ni, ceburi. Dan yang kedua, jangan putus asa. Kalau berjaya tak berjaya masuk satu pertandingan, itu biasa. Jangan mudah putus asa.
Jangan cepat berpuas hati. Dah menang pula. Oh, saya menang wakil rumah. Cukup lah tu. Cukuplah. Janganlah. You go to the next stage. Pergi cuba lagi. Sampai tahap yang you rasa, saya pun tak tahu sampai tahap mana. Mungkin satu hari you wakil negara, kita pun tak pasti. Kita bukan tahu kita lahir-lahir kita wakil negara. Tapi kita kena mencuba ke apa? Setiap peringkat tu. Dan ini yang paling penting. Perlu ada matlamat. Perlu ada komitmen. Yang paling penting disiplin yang tinggi lah. Kalau tak ada disiplin, buat apa pun tak jadilah kalau tanya saya kan. Dan kerjasama ibu bapa, jurulatih, persatuan perlu apa? Perlu lebih akrab. Dan saya memang kata orang apa, bukan terhutang budi lah kan. Sangat bila kita lihat kan, bila saya dulu saya jadi jurulatih kan, tapi bila saya berada di bahagian sukan co-curriculum kesenian, saya dah tak terlibat dalam kejurulatihan. So, bila kita jumpa jurulatih dan sebagainya, saya masih teringat masa saya jadi jurulatih dulu. Berpanas. Satu, berpanas. Nombor dua, jangan lupa kan, air tu lupa minum. Kita ingatkan murid minum air kan, tapi jurulatih lupa minum air pun tak bagus juga. So, jaga kesihatan kan dan sebagainya. Sebab kalau jurulatih tak sihat, jurulatih tak cergas, macam mana dia nak memastikan atlet dia hebat. Sebab nanti tak ada siapa pula nak latih. Itu penting juga. So, jangan kata orang bukan kata nak tumpukan, jangan kena seimbang lah. Kena seimbang untuk memastikan bahawa berjaya dalam dalam sukan. Baik, Encik Isnin, untuk hantar akhir, boleh pesan kepada murid, satu sukan. Pesanan saya lah kepada semua, terutamanya warga Kementerian Pendidikan Malaysia, yang murid-murid yang berada di sekolah, supaya libatkan diri secara aktif. Tentunya kita ada dasar, satu murid satu sukan. So, jangan takut nak mencuba, kena libatkan diri sebab kita perlu bergerak aktif kan, untuk memastikan kita tak tahu bakat kita macam mana. Tiba-tiba kita dikena pasti dan sebagainya, kita tak tahu rupanya kita boleh cemerlang dalam bidang yang kita cuba utamanya dalam bidang apa? Dalam bidang sukan yang kita pilih itulah. Baiklah, kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Isnin Mahadi, Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan dan Kecemerlangan Sukan, bahagian sukan, co-curriculum dan kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia. Kata 25 tahun sebagai guru di sekolah sukan Bukit Jalil, dan juga sekarang ini menggalas satu tanggungjawab yang cukup besar, dan kita dah berakhir di sini dalam Sembang Aktif Didik TV KPM. Rezeki kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.